Tapi jugalah ada orang kata episod yang kedua ni memang sangat slow. Betul, aku agree memang sangat slow dan tidak memberikan impact yang besar seperti Loki season kedua episod yang pertama yang berjudul Ouroboros. But episod yang kedua ni dia menyentuh lagi mendalam tentang karakter. Bukan saja dari segi Loki, juga dari segi Mobius, Sylvie dan juga Brad Wolf. Apakah kaitannya mereka berempat ni? Mari aku ceritakan. So hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Finivision YouTube channel di mana kita membahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumors, Marvel Theory and everything about Marvel. And this video, dalam video kali ni kita akan borak pasal correct plot Loki season yang kedua, episod yang kedua yang berjudul Breaking Bread. Okay, but mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa aku pakai cermin mata hitam ni. Adakah ini adalah penampilan baru Finivision? Tidak sama sekali. Kenapa aku nak pakai cermin hitam? Sebab boleh je. Bukan sebab boleh. Sebab sekarang ni kalau korang tengok jam, this is 2:24 pagi sekarang ni, and aku mengantuk gila sebab aku baru balik daripada kerja juga tadi. But video perlu diteruskan lah kalau nak tengok bukti lah. Mata aku so barai So aku rasa aku kena pakai cermin through the whole video of this correct plot. And yeah, don't forget untuk subscribe this YouTube channel Fitnivision, sebabnya kita sudah menghampiri 5k subscribers. And thank you very much kepada korang semua yang share video, yang letak dekat story dan sebagainya. Really thank you very much. And hopefully Funko Pop yang akan keluar sempena 5k subscribers nanti dapatlah kepada orang-orang yang bertuah. Okay, sebab aku nak bagi kepada loyal fans of Fitnivision daripada tahun 2020 dahulu. Okay, but kita tak nak baca banyak drama. Let's jump kepada correct plot Loki season yang kedua, episod yang kedua. So sebelum kita pergi plot-plot yang kita ingin dikorek, kita pergi dulu kepada rumusan untuk episod yang kedua, season yang kedua Loki yang berjudul Breaking Bread. Okay, tajuk Breaking Bread ni sebenarnya dia diilhamkanlah oleh satu series yang ternama. Aku rasa korang mungkin tengok cerita ni, series ni memang sangat-sangat best, iaitu Breaking Bad sendiri. So cerita ni Breaking Bread episod yang kedua ni diilhamkan oleh Breaking Bad lah, series yang berkaitan dengan seorang guru chemistry yang bertukar kepada seorang yang melakukan kejahatan mengikut kemahuannya, yang mana represent kepada genre untuk episod yang kedua ini iaitu free will. Free will bukan saja daripada karakter seperti Sylvie, tapi lebih episod 2 ni lebih menekankan kepada karakter yang bernama X5 ataupun Brad Wolf, yang mana kita lihat di dalam episod kali ini Brad Wolf sudah pun menjadi seorang bintang yang sangat-sangat terkenal dekat dalam Secret Timeline. Dan kita dapat tahu kenapa X5 telah memilih untuk pergi ke arah free will, untuk pergi membuat decision ikut kemahuannya dan sebagainya, adalah disebabkan dia tahu segala sistem tentang TVA, timekeepers dan sebagainya, Secret Timelines is full of bullshit. Memang sangat-sangat tak patut, dan siapa yang kerja dekat TVA itu adalah semuanya variant. When we talk about variant bermaksud orang-orang yang telah membuatkan Nexus event, orang-orang yang telah membuatkan branch timeline, tapi TVA telah datang dan prunekan orang ni sehinggakan orang-orang ni, Brad Wolf, S5, B15 dan sebagainya itu terperangkap dalam satu penjara masa. Di mana dia terperangkap di TVA, dia perlu servekan kepada He Who Remains dan sebagainya untuk mengekalkan timeline itu terjaga daripada multiverse war dan juga daripada variant-variant of Kang muncul di dalam universe tersebut. Dan kita dapat tengoklah untuk episod kali ni X5 ataupun Brad Wolf menjalani kehidupan yang dia inginkan di Secret Timeline tahun 1977, di mana dia telah menjadi seorang bintang yang sangat-sangat terkenal pada waktu itu. Tapi do bear in mind 1977 doesn't mean that, bila kita ingat dalam episod yang pertama bila angkatan tentera TVA telah keluar pergi ke masuk ke time transport ke whatsoever namanya, and then Brad Wolf masuk, doesn't mean that dia terus jump kepada 1977. It could be mereka ni, Brad Wolf S5 ni, dia telah pergi dan juga menetap di Secret Timeline sudah mungkin 10, 15, 20 tahun, kita tak tahu berapa lama. Tapi itu adalah jangka masanya, sebab kita tahu timeline dekat TVA, sukatan masa di TVA dengan sukatan masa di Secret Timeline di dunia yang nyata is very very different. Okay, dan juga kita dapat tahu Brad Wolf ataupun S5 memainkan watak sebagai Zeniac, satu filem baru, filem seram, dan sebenarnya benda ni ada reference kepada komik lah sebenarnya. Aku tak ingat in detail sangat, but ianya ada berkaitan dengan Thor, di mana Zeniac ataupun Brad Wolf ni telah melakonkan watak sebagai Zeniac, seekor raksasa macam tu, sehingga kan dia telah dipossess oleh satu devil ni, dan Zeniac itu telah telah menjadi nyata lah. Dan penampilan Zeniac pun dalam komik Thor tak banyak, so aku rasa benda ni tak ada apa-apa pun, just a huge reference kepada komik
readers yang benda ni diadaptasi juga dan diambil easter egg-nya daripada komik. Dan juga kita pergi kepada Loki dan juga Mobius telah mengejar dan juga memburu memburu X5, which is this is a very good scene. Sudah lama kita tak nampak God of Mischief kembali beraksi lah di dalam Loki season yang kedua. Ianya membuatkan kita rasa seperti ini adalah penampilan pertama Loki God of Mischief di dalam Loki ini, yang menunjukkan sama seperti Loki muncul di dekat Thor. Apabila Loki bertempur dengan Thor dan dia hampir untuk mengalahkan Thor, terus dia mengeluarkan bayangannya. Tapi dekat sini untuk episod kali ni kita dapat tahu macam Loki ni ada satu upgrade power lah, di mana dia menggunakan bayang-bayangnya untuk menangkap Black Wolf. Tapi benda tu tak pelik sebab this is a God of Mischief. Ada banyak magic yang dia pelajari daripada ibunya, iaitu Frigga, yang digunakan lah untuk episod kali ni. But the main purpose of this video, this film, kenapa dia pergi mengejar Black Wolf ataupun S5 is because of dia nak tahu di manakah keberadaan Sylvie. Dan kenapa keberadaan Sylvie ini sangat penting? Kerana General Dots dan sebagainya tu ingin memburu Sylvie, disebabkan Sylvie lah yang mewujudkan segala kekecohan ini. Dan juga Loki dapat tahu Sylvie berada di masa hadapan. So mungkin Sylvie di masa sekarang tahu apakah faktor kenapa Sylvie ada pada waktu itu, dan Loki perlu tahu maklumat tentang ini. Dan sejurus selepas itu kita juga ada nampak di mana Ouroboros cuba untuk membaiki timeline, tapi itu kita akan korek lebih dalam kepada plot yang seterusnya. Dan juga pada ending episod untuk season kedua, episod yang kedua ini, kita dapat tahu ada Sacred Timeline itu telah branch dan juga dipadamkan oleh tentera-tentera TVA arahan daripada General Dots. Alright, so itu dia rumusannya. Kita pergi kepada correct plot point yang pertama untuk video kali ini, iaitu berkaitan dengan Loki dari villain pergi kepada hero. This is the one of the thing yang sangat-sangat beautiful dalam cerita ni, dalam series ni, dalam episod yang kedua, adalah berkaitan dengan karakter Loki, character development for Loki. Orang akan disengage tonton episod yang kedua ni ataupun merasakan episod yang kedua ni agak membosankan disebabkan kurang fighting, kurangnya terma-terma baru, tapi lebih kepada penekanan terhadap sesebuah karakter, So kita tahu The God of Mischief dia mempunyai satu perjalanan yang sangat-sangat panjang dan juga perjalanan yang pelik pun ada di dalam MCU. Kadang-kadang dilabel sebagai hero, kadang-kadang dilabel sebagai anti-hero, kadang-kadang dilabel sebagai anti-villain. Memang banyak penceritaannya yang sangat-sangat merumitkan, tapi dalam Marvel Comics pun diterjemahkan sebegitu, which is very good lah. Cumanya dia ditampilkan di dalam MCU buat pertama kalinya di dalam cerita Thor sebagai seorang villain kepada dan juga antagonis utama untuk karakter yang bernama Thor. Dan masa tu kita dapat tahu Loki ni adalah seorang villain yang tersakiti, disebabkan kenapa dia memilih untuk menakluki bumi dan sebagainya, dan dihentikan oleh Captain America, Iron Man dan sebagainya, adalah disebabkan dia ingin mencuri tumpuan daripada bapanya Odin dan juga abangnya sendiri, iaitu Thor. Loki kurang kasih sayang, kurang perhatian daripada dua karakter ini. The only person yang memberi kasih sayang terhadap Loki adalah ibunya sendiri, iaitu Frigga. Seperti mana yang Tom Hiddleston kata, he is a character who, as long as I have played him, has been searching for meaning. Maksudnya karakter ni sedang mencari makna, sehingga dia mati di tangan Thanos pun dia masih lagi tak tahu apakah makna keberadaan, kewujudannya di dalam dunia yang nyata. Dan kalau korang perasan pun, Loki ni dia tak perasan tau. Dia tak perasan yang dirinya ni dipenuhi dengan kemarahan, kebencian dan sebagainya, ataupun emosi yang tidak stabil kan. Ianya adalah disebabkan dia tak dapat tahulah apakah purpose dia, apakah meaning dia. Senang cerita, dia tak tahu apakah dia punya glorious purpose tu. Dan dia dalam series Loki ni, dia sedang mencari makna kewujudannya dalam tempat yang salah lah, senang cerita. Before this, dia muncul dalam every movies sebagai seorang villain. Lepas tu dia tiba-tiba nak jadi orang kanan kepada the Grandmaster dan sebagainya. Memang tempat-tempat yang salah. Tapi dekat sini, dekat TVA ni, at some point dia rasakan this is the right place for him to grow. Di mana kalau kita tengok episod yang kedua ni, sepatutnya Loki boleh saja tinggalkan TVA tu dan pergi buat free will dia, pergi cari dia punya glorious purpose. Tapi Loki ni yang kita dapat ni, dia merasakan glorious purpose-nya adalah untuk membantu
orang-orang di TVA ni, membantu Mobius, membantu B50, membantu S5 untuk for the greater goods, untuk satu benda yang orang semua takkan faham pun apa yang dia sedang perjuangkan sekarang ni, which is this is a big sacrifice for Loki sebenarnya. Pengorbanan yang sangat-sangat besar, sanggup untuk kekal tinggal di TVA, explore apa yang jadi, cuba rungkaikan macam mana untuk selesaikan masalah tentang multiverse ni, berbanding daripada karakter Thor. Contohnya Thor kan, Thor sekarang ni sedang hidup dengan aman damai, walaupun dia berada dalam satu depresi, mode depresi, tapi dia sedang hidup dalam aman damai dengan satu karakter Love, anak kepada Gore kan. Tapi dia menarik jugalah bila dia cakap pasal Thor and Loki ni. Loki sekarang ni berkembang pesat tau, menjadi satu karakter yang digemari ramai hanya disebabkan 2 siri saja. Tapi Thor pula menjadi satu karakter yang tak digemari ramai disebabkan arahan Taika Waititi dan juga penulisan untuk karakter Thor lah dalam Thor Love and Thunder kan. Dia macam ironi gila. One of the best scene untuk menunjukkan satu frasa daripada seorang villain pergi kepada hero adalah di mana scene interrogation scene ataupun scene mereka menyiasat tentang S5 ni, nak tahu input tentang Sylvie dan sebagainya. Itu scene yang paling best sebenarnya. Okay, sebabnya S5 ini dia play a role sama seperti Loki masa Avengers 2012 tau. Di mana dia try to provoke orang yang bertanyakan soalan dia. Dia provoke macam Loki provoke Natasha Romanoff kan. Dia provoke karakter-karakter Avengers lain. Dia provoke. This is apa yang S5 mainkan, sama seperti Avengers 2012 lah. Di mana S5 mengatakan ayat seperti everyone here knows what you are doing, you know. Lepas tu dia cakap you are just trying to make up for all terrible awful shit you have done in your life, you pathetic little man. Yang mana ayat dia bagi ni adalah untuk mengguriskan perasaan Loki. Apabila kalau Loki tergurisnya hatinya, dia akan membuatkan satu benda yang luar daripada kawalan dia lah, mengamuk dan sebagainya. Dan tambah lagi apa yang S5 cakap lagi, at the end of the day you just make everything worse. Benda ni memang sangat-sangat betul sebenarnya. Loki sekarakter yang kebanyakan waktunya dalam MCU dia membuatkan satu perkara itu menjadi lebih teruk lah. Bukan karakter Loki saja, juga karakter-karakter variant kepada Loki. Sylvie, King Loki, Kid Loki, Crocodile Loki dan sebagainya kan. Mereka ada satu sifat yang mana mereka akan memburukkan sesuatu perkara. Tapi itu adalah lumrah untuk karakter Loki lah. Dan dia cakap lagi, for Mobius, for B15 dan juga for your mother. Because that is what you do. You lose. You are a loser. Stop trying to be a hero, man. You are a villain and you are good at it. Benda ni memang sangat pedas sebenarnya. Dan kalau aku yang interrogate S5 tu, memang aku dah frustrated lah. But that is how Loki play a role yang sangat-sangat balance, yang menunjukkan dia ni tak terkesan dengan ayat daripada X5. Menunjukkan this is a character growth of Loki. A villain yang sudah berubah menjadi seorang hero, cuba perjuangkan multiverse dan juga mempunyai a sense of mengawal emosinya sendiri. So dalam scene interrogation itu, memang dia dapat kawal emosinya. Bukanlah 100%, mungkin dia dapat rasakan kemarahan itu, tapi dia tak sama seperti dalam Avengers 2012, di mana dalam scene ni juga, dalam scene integration ataupun dekat masa Loki dengan Mobius tengah makan cake pie warna hijau tu kan, dia kata dia hilang kawalannya disebabkan amarahnya apabila dia cuba untuk mengawal minda Tony Stark. Okay, this is a good huge reference lah untuk character development Loki. Masa tu disebabkan dia layan amarah dia terus menjampak Tony Stark jatuh ke bangunan lain lah. So bermakna dekat sini, kalau season 1 dia menceritakan tentang Loki ni ada self-awareness dan juga self-acceptance, penerimaan dirinya, tapi season yang kedua ni dia menceritakan tentang kepada kita semua tentang Loki ni mempunyai tanggungjawab dan cuba untuk mencari tujuan di dalam hidupnya. Itu adalah karakter Loki, from villain to a hero. Next up, kita pergi pada plot yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan Mobius. Alright, Mobius, masa silam Mobius. This is one of the great things juga yang diterapkan dalam penceritaan episod yang kedua ni. Character development untuk Mobius ini bermula apabila Mobius hilang kawalan dan juga melempang muka S5 disebabkan S5 ni terlampau biadab dengannya. Dan juga apa yang menariknya pasal karakter Mobius ni, sampai sekarang karakter Mobius ni kita tak tahu macam manakah masa silamnya, macam manakah kehidupannya dekat Secret Timeline dahulu sebelum dia kena prune dan bekerja untuk TVA. Adakah dia ada family ke, apa yang dia buat untuk bekerja, atau memang dia main jet ski masa dulu dekat atas dunia. Kita tak tahu benda tu. Tapi apa yang menarik untuk karakter Mobius dalam episod kali ni, ianya membuatkan kita question pasal karakternya tau. Sebab karakter TVA
Minutemen dan sebagainya dah tahu pasal free will, dan mereka akan cuba sedaya upaya untuk live on the sacred timeline lah. Sehingga kan Loki bertanyakan kepada Mobius, adakah kau tak fikir ke macam mana kehidupan kau pasal dekat sacred timeline, macam mana kehidupan kau dulu sebelum kau diprune. But jawapan yang Mobius bagi ni, this is quite interesting tau. Dia cakap dia tak nak fikir pasal benda tu sebab benda tu adalah satu perkara yang indah tau. Imagine that kalau dia fikirkan benda tu, dia akan ignore, dia akan abaikan tanggungjawab dia yang besar ni. This is a good sense of macam satu kawalan, satu power yang Mobius rasakan. Katakan kalau dia tahu macam mana kehidupannya sebelum ini, macam manakah kebahagianya dia dekat sacred timeline, isteri dia ke dan sebagainya, mungkin dia akan abaikan kerja ni. Tapi kerja ni, kerja ni adalah luar daripada kemampuan seorang manusia tau. Dan dia diberikan tanggungjawab untuk mengekalkan keselamatan kepada dunia, kepada sacred timeline. Dan mungkin takkan ramai orang faham pun kenapa at the first place Mobius memilih untuk kekal di TVA walaupun dia tahu timekeepers are fake. He Who Remains adalah ketuanya. Dia prune timeline semua tu adalah membunuh ribuan jutaan orang dekat branch timeline dan sebagainya, tapi dia still untuk kekal di TVA disebabkan ini adalah tanggungjawab aku. This is my responsibility. The last thing that I want to remember adalah all the good memories dekat sacred timeline dahulu. Tak apalah aku tak ingat buat masa ni aku tak ingat lagi, tapi aku ada benda yang lebih besar yang aku kena jaga sekarang ni. That is how episod yang kedua, character development untuk Mobius. Next stop, kita cakap pasal plot yang ketiga, iaitu kemunculan Sylvie kembali. Okay, kita dapat tahulah dekat credit scene episod yang pertama, Sylvie telah pergi ke Broxton, Oklahoma pada tahun 1980-an lah, dan dia telah bekerja dekat McD. Surprisingly, ini adalah untuk free will lah. Dia ingin mencuba segala benda yang ada dekat atas muka bumi tu. Dan sebenarnya Brixton, Oklahoma ni dia ada reference kepada Marvel Comics tau. Dekat situlah sebenarnya tempat di mana Thor telah membangunkan Asgard yang baru dekat bumi. Tapi this is a different thing lah, sebab kita tahu Asgard yang baru bukannya dekat Oklahoma, tapi dia ada dekat Norway. Tapi it is a good reference lah sebenarnya, di mana menunjukkan Sylvie menemui ketenangan di timeline tersebut. Dia tak temui ketenangan di timeline yang lain, tapi timeline tersebut dekat Brixton ke aku tak ingat, Broxton ke tak ingat lah, tapi dekat Oklahoma lah. Dan juga kita tak tahu berapa lama Sylvie sudah pun duduk dekat Oklahoma tu, berapa tahun. Sebab macam aku cakap awal-awal tadi, TVA, time dekat TVA dengan time dekat sacred timeline, dia works different lah. Kita tahu berapa tahun dia sudah duduki dekat Oklahoma, berapa tahun dia dah bekerja dekat McD. Tapi apa yang menariknya adalah, sudah lama dia duduk dekat branch timeline tu kan, dia masih lagi merasakan satu perasaan yang tidak senang, perasaan yang dia sangat-sangat benci kan, perasaan yang dia sangat annoying apabila dia berjumpa dengan Loki. Dia rasakan dia memang tak nak jumpa langsung dengan Loki tu, sebab aku tak nak tahu langsung apakah pelibatan kau dekat TVA. Sebab kita tahu Sylvie ni adalah satu karakter yang tragik lah, ataupun kita panggil sebagai layer karakter lah. Tetapi sekarang dia ni, kita nampak dia ni terlampau buta tau. Terlampau buta dari disebabkan oleh dendam, disebabkan oleh perasaan amarah terhadap He Who Remains, TVA dan sebagainya, yang telah mengekang Sylvie ni daripada kecil sampailah ke besar. Tapi bila dia dah dapat apa yang dia nak, free will pun, dia still rasakan ini adalah satu kesalahan. Benda tu rasa macam burden lah untuk dia, tapi dia try untuk run away from the past of her. Faham tak? Maksudnya dia cuba lari daripada apakah konsep sebenar Sylvie ni. Dia cuba lari daripada purpose sebenarnya. Itu adalah satu, karakter Sylvie ni adalah satu karakter yang tersiksa sebenarnya dalam episod yang kedua ni, kalau korang perasan lah. Aku dapat rasakan masa at the end of this episode, apabila Sylvie tengah baring dekat truck dia tu kan, dia tengah memikirkan adakah keputusan dia untuk live on the branch timeline ni adalah satu keputusan yang dia rasa dia gembira dan dia patut buat. Aku rasa dia akan rasa the sense of responsibility sama seperti Loki, because kalau betul dia nak dirinya happy, dia juga nak universe yang lain happy lah. Sebab kalau dia buat macam tu, kalau dia stay dekat branch timeline yang sepatutnya tak ada, ianya still akan membunuh universe tersebut, sebabnya akan dipadamkan timeline tersebut. So aku rasa at the end of this maybe lah episode ataupun episod yang ketiga, kita akan dapat tengok lah macam mana Loki, Mobius dan juga Sylvie akan berganding bahu mencari seorang figura ni. Next stop, kita pergi kepada plot yang keempat, iaitu berkenaan dengan plot device. Ya betul, dalam cerita ni, dalam episod ni kali ni ada satu plot device yang akan bawakan the plot daripada episod yang kedua pergi kepada plot yang dalam episod yang ketiga. Tak lain dan tak bukan Temporal Loom lagi sekali. Sebabnya apa? Sebab OB ataupun Ouroboros mention dalam episod kali ni, dia cuba untuk membaiki the sacred timeline ataupun the raw timeline. Temporal Loom pergi kepada fix
timeline tu. Dia cuba untuk membaiki perkara tersebut, tapi ada error, ada kesalahan yang berlaku dekat sini apabila dia cuba untuk masuk kembali ke zone spaghettification itu, tapi tak lepas. Dia ada sebab tertentu disebabkan OB memerlukan akses ataupun memerlukan aura daripada He Who Remains. Tak kisah He Who Remains ataupun a variant of He Who Remains, dan juga kalau tak boleh dapatkan aura daripada He Who Remains, dia perlukan Miss Minute untuk bekerja dengannya, untuk memberikan akses untuk memasuki zone spaghettification itu untuk membaiki temporal loom. Okay? Motif utamanya kenapa dia nak baiki temporal loom ini adalah disebabkan raw timeline terlampau banyak, raw timeline terlampau besar. Tapi TVA punya konsep sekarang ini, TVA yang baru untuk dibina ini, mereka cuba untuk membenarkan setiap branch timeline itu untuk sentiasa hidup dan muat di dalam temporal loom. Apabila dia muat dalam temporal loom, bermakna the sacred timeline pun dekat physical timeline pun dia akan muat. So maksudnya kat situ orang akan kekal hidup lah, dia tak akan bunuh bermilion-milion orang dekat branch timeline. Itu adalah the plot device dalam episod kali ni, yang mana akan membawakan kita mungkin dalam episod yang ketiga kita akan tengok Loki, Mobius dan juga Sylvie akan pergi kepada tahun dahulu, kembali ke past di mana Victor Timely cuba untuk mencipta temporal loom, dan di situ juga mungkin akan adanya keberadaan Miss Minute dan juga Ravonna Renslayer. Dan aku rasa disebabkan plot ini juga menunjukkan kepada kita yang Victor Timely is not a bad guy di dalam cerita ni. Aku ada firasat yang lain, siapakah orang jahat yang sebenar dalam cerita ni, tapi aku rasa kita kena keep it down dulu, keep it low, dan collect seberapa banyak data lah. But itu adalah episod yang ketiga. Episod yang ketiga aku dapat rasakan adalah di mana Loki dan juga Mobius Sylvie cuba untuk convince Victor Timely pergi ke TVA. Mungkin korang akan ada teori lah, mungkin bila Victor Timely pergi ke TVA, ini akan memberi satu perjalanan, satu pilihan yang baru kepada Victor Timely untuk kekal di situ sebagai He Who Remains. Tapi tak tahulah, we never know. Kita pergi kepada plot yang terakhir, iaitu penangguhan kejatuhan TVA. Okay, sepatutnya di dalam episod yang kedua, rasanya TVA akan collapse. Memang TVA akan hancur sebenarnya kalau tak disebabkan General Dox telah mengarahkan Minutemen untuk memadamkan ratusan timeline di yang branch dekat Sacred Timeline Earth 616 itu. Di mana bila di branch timeline ni bermaksud bila kau branch banyak timeline, a variant of Kang tak akan muncul, a variant of Kang tak akan lahir. Which is dia bagus untuk TVA sebenarnya, tapi tak bagus untuk karakter moral untuk karakter TVA. Contohnya macam B-15 menunjukkan dia punya emosi yang sangat-sangat tergamam, terkejut dan juga sedih mengetahui apabila General Dox dan juga Minutemen yang lain memadam timeline, bermaksud dia telah membunuh ratusan ribuan orang dekat situ. But dia ada good and bad lah untuk decision tu sebenarnya. Tapi juga kebaikannya adalah bila dia memadamkan 30% sebenarnya 30% daripada branch timeline, bermaksud dia telah membeli waktu untuk untuk Loki, Sylvie dan juga Mobius pergi ke masa silam dan jumpa dengan Victor Timely untuk membuat satu temporal loom yang besar, cukup muat untuk raw timeline itu memasuki temporal loom tu dan jadi physical timeline, which is dia good and bad at the same moment lah. It depends on you macam mana kau nak define this situation. Aku pun ini adalah situasi yang complicated lah sebenarnya. So itu dia plot untuk episod yang kedua ni. Selain daripada tu, kita pergi kepada beberapa question yang akan bermain dalam kepala korang dan juga rasanya yang mungkin akan terjawab di episod yang akan datang. First thing first adalah berkaitan dengan General Dox. Adakah dia adalah the older Sylvie? Aku belum dapat bukti yang kukuh yang dia ni adalah older Sylvie, tapi betul karakter General Dox ini memang sangat suspicious, dan aku rasa dalam episod yang ketiga ataupun episod yang keempat kita akan dapat interrogation scene untuk General Dox tau. Sebab General Dox ni memang sangat suspicious. Apa yang dikatakan kepada X5, kenapa dia melawan keputusan daripada judge yang kerdil tu kan, kenapa dia lawan. Dia ada macam sort of motivasi sendiri, purpose sendiri kenapa dia buat decision sebegitu. So mungkin ada percentage untuk dia jadi older Sylvie, aku rasa masih lagi ada. Persoalan yang kedua adalah adakah Victor Timely akan membantu mereka ini menciptakan temporal loom, ataupun Victor Timely akan berubah menjadi satu karakter yang jahat. Yang tu pun kita tak akan tahu. Tapi from my teori 2 sen,
aku tak rasa Victor Timely is the main evil di dalam cerita ni. Ataupun sebenarnya memang tak ada pun main evil dalam cerita ni. Persoalan yang ketiga adalah, adakah Ravonna Renslayer dan Miss Minutes berada bersama dengan Victor Timely? Sebab kita tahu at the end of the season, season pertama episod yang ke-6, Ravonna Renslayer dan juga Miss Minutes telah melarikan diri untuk mengejar dia punya free will. Tapi betul ke free will? Ataupun memang dia sudah ada set up bersama dengan Victor Timely? Ataupun dia baru tahu siapakah dalang kepada TVA sehingga dia pergi ke satu zone yang disediakan oleh Victor Timely ataupun He Who Remains. Yang tu kekal question for now sebab kita baru saja dapat episod yang kedua. But yeah, I'm really looking forward untuk episod yang ketiga sebenarnya, sebab this is the episode yang aku tak tonton. So aku sekarang ni berada dalam satu train dengan korang untuk menuju ke episod yang ketiga, dan aku tak sabar untuk join the train lah, enjoy the ride of this multiversal chaotic. Okay, dan nanti aku akan share dekat korang semua berkenaan dengan satu teori yang aku berjaya ungkapkan, tapi aku tak tahu sama ada teori ini adalah benar ataupun tidak. Dianya berkaitan dengan satu scene ini yang berkaitan dekat Sacred Timeline Earth 616. Apakah ia? Nanti aku akan rungkaikan dekat video yang seterusnya lah, sebab aku rasa ni terlampau panjang dah. Okay, so without being said, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang telah meluangkan masa dekat sini. I hope you guys enjoy this kind of breakdown. For Easter egg dan sebagainya tu, aku rasa korang boleh pergi ke Twitter Amber Heard ataupun MCU Network dan sebagainya untuk dapatkan info yang lebih lanjut lah from comic reference and so on. Okay, so itu dia correct plot untuk season yang kedua Loki, episod yang kedua yang berjudul Breaking Bad. Apakah pendapat korang tentang episod yang kali ni? Adakah episod yang kali ni sangat-sangat entertaining? Dan apa teori yang korang ada untuk episod yang kedua ni? Do leave your comment down below. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.